Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi untuk siri yang kedua ini mengenai perlembagaan, mengenali perlembagaan Persekutuan atau mengenali perlembagaan Malaysia. Pada pertemuan yang pertama hari itu saya telah menyentuh lebih kurang gambaran kasar tentang apa dia dikatakan perlembagaan itu. Jadi seperti mana saya kata dalam siri kita yang pertama dahulu bahawa tujuan kita mengadakan program ini untuk kita mendidik rakyat lah, khususnya untuk mengenali apakah perlembagaan persekutuan ataupun Federal Constitution. Sebab kita mungkin pernah dengar atau biasa dengar perkataan perlembagaan, tapi apakah kandungan perlembagaan itu, kemungkinan ramai yang tidak begitu mengetahuinya lah. Jadi saya mengharapkan dengan program seperti ini, yang di samping kita nak memperkenalkan juga network kita yang baru, iaitu yang dipanggil naratif ini, yang dimiliki oleh Pusat Imat Parlimen Sepang ini. Jadi buat masa ini kita hanya merancang untuk mengadakan program dalam bentuk rakaman. Selepas ini insya-Allah kalau sekiranya program berjalan dengan lancar, kita mungkin pada masa datang akan cuba membuat secara live ataupun secara langsung, dan kemungkinan kita boleh membuka soal jawab lah. Masa ini saya tidak bercadang untuk mengadakan secara live lagi, sebab kita dalam proses orang kata trial and error lagi. Pada hari ini saya akan cuba membincangkan mungkin perkara yang kita tak pernah dengar, kecuali mereka-mereka yang mempelajari perlembagaan. Jadi mungkin saya akan menggunakan sedikit bahasa Inggeris, sebab saya tidak menjumpai perkataan yang saya nak gunakan ini dalam bahasa Melayu. Kita biasa mendengar perkataan perlembagaan, iaitu constitution. Tapi kita mungkin tak pernah dengar perkataan constitutionalism. Yang saya tak pasti apakah terjemahan dalam bahasa Melayu. Jadi saya hari ini cuba nak menerangkan apakah dia perlembagaan dan juga constitutionalism. Sebab kita perlu memahami perkara ini supaya kita dapat mengetahui kenapakah kita penting adanya perlembagaan ini. Okey, secara umumnya saya nak katakan bahawa perlembagaan ini juga dia macam undang-undang. Basically dia undang-undang lah, tapi dia kata basic law, undang-undang asas dalam sebuah negara. Kebanyakan negara ada perlembagaan bertulis. Walaupun pada pertemuan yang pertama saya telah terangkan bagaimana negara seperti di UK ataupun di England, mereka tidak mempunyai perlembagaan bertulis. Tapi di Malaysia kita mempunyai perlembagaan bertulis. Perlembagaan ini pada dasarnya dia cuba nak menghadkan kuasa kerajaan. Dengan ada perlembagaan ini, sikit sebanyak kuasa-kuasa yang diberikan kepada orang-orang atau pihak tertentu cuba dihadkan. Sebab itulah ada istilahnya dipanggil constitutionalism. Kalau kita boleh akses kepada internet, kita boleh membaca banyak bahan-bahan yang menceritakan ataupun yang menulis tentang constitution dan constitutionalism. Memang kalau saya tak tahulah di setengah fakulti undang-undang di negara lain macam mana, tapi kalau di universiti yang saya belajar dahulu, memang subjek ataupun mata pelajaran constitution ini diajar di peringkat tahun pertama lagi. Dan saya masih ingat di peringkat awal lagi kita diterangkan tentang constitution dan constitutionalism ini. Saya akan cuba memberikan definisi itu berdasarkan materi yang ada di depan saya ini. Okey, secara umumnya constitutionalism ini dia tambah dengan perkataan constitution, pada hujung dia ada tambah dengan LISM constitutionalism. Saya minta maaf, memang saya tidak mengetahui dari segi terjemahan bahasa Melayu apakah kalimah yang tepat untuk kita terjemahkan bagi menggantikan perkataan constitutionalism ni. Sebab perkataan constitution ni diterjemahkan sebagai perlembagaan. Jadi kalau kita nak menerjemahkan, biasanya bahasa Melayu kalau ada ism tu didirikan isma, macam komunisme, sosialisme. Tapi perlembagaan ini oleh kerana dia tidak diterjemahkan sebagai constitution juga dalam bahasa Melayu,
Jadi saya memohon kemaafan kerana tidak dapat memberikan terjemahan harfiah dari segi perkataan constitutionalism ini. Tapi secara umumnya constitutionalism ini adalah satu sistem, a system of governance, sistem sistem pemerintahan di mana di bawahnya kuasa kerajaan itu dihadkan. Jadi dengan adanya prinsip constitutionalism ni, dia menghadkan kuasa yang ada pada sebuah kerajaan itu. Sebagai contoh, dalam perlembagaan kita, kerajaan ni dia tak boleh buat undang-undang sesuka hati dia. Sebagai contoh, saya dah terangkan pada peringkat awal itu, kita dalam negara kita, dalam perlembagaan kita, dia ada yang dipanggil senarai persekutuan. Maknanya hak kerajaan pusat untuk buat undang-undang itu dihadkan oleh senarai yang dinyatakan secara terperinci dalam dipanggil federalist ataupun senarai persekutuan. Sedangkan untuk negeri dipanggil senarai negeri ataupun state list. Dan ada juga dipanggil concurrent list, senarai bersama, di mana kedua-dua kerajaan, iaitu kerajaan pusat dan kerajaan negeri, boleh membuat undang-undang yang terkandung dalam senarai yang dinyatakan dalam senarai bersama ataupun concurrent list. Jadi itu secara tak langsung dia menghadkan kuasa kerajaan. Maknanya kalau sekiranya kerajaan membuat undang-undang, sebagai contoh, parlimen buat undang-undang yang melebihi kuasa yang dinyatakan dalam senarai persekutuan, undang-undang itu boleh diisytiharkan sebagai terbatal setakat yang bercanggah. Menunjukkan bahawa itu ada elemen constitutionalism. Dia menghadkan kuasa itu. Betul juga, kita ada hak asasi, peruntukan mengenai fundamental liberties ataupun hak-hak kebebasan yang asas. Yang itu kita akan bincangkan insya-Allah dalam satu tajuk khas. Daripada artikel 5 sampai artikel 13 itu menyatakan tentang fundamental liberties ataupun kebebasan kebebasan asasi. Sometimes saya minta maaf, kadang-kadang kita ni, saya sendiri memang ada masalah kadang-kadang nak menerangkan dalam bahasa Melayu ini sebab pertama kita belajar kebanyakan dalam bahasa Inggeris, keduanya kita kadang-kadang banyak menggunakan material yang berbahasa Inggeris. Jadi kadang-kadang terpaksa kita secara automatik cuba translate dan dia kadang makan masa sikit. Tadi constitutionalism ini dia menghadkan kuasa kerajaan itu. Dengan adanya prinsip constitutionalism ini, dengan adanya dan sebenarnya kadang-kadang benda ni overlapping overlapping dalam bahasa Melayu apa? Dia bertindih. Sebenarnya dalam konstitusi itu juga ada prinsip constitutionalism. Jadi kalau sekiranya kita mungkin hanya boleh memahami constitutionalism ni kalau kita membandingkan dia dengan sebuah kerajaan yang tidak ada perlembagaan. Ada setengah-setengah negara, tahun zaman ini atau zaman sebelum ini, mereka tidak langsung mempunyai perlembagaan. Negara-negara yang secara umum, negara-negara yang dipanggil negara-negara yang pemerintahan dia bersifat zalim lah. Negara-negara diktator sebagai contoh. Negara-negara yang mengamalkan kuasa yang mutlak. Seorang pemerintah itu mempunyai kuasa mutlak. Biasanya dalam negara seperti ini, kita lihat bahawa kerajaan itu dia tidak mengindahkan tentang apa yang nak buat. Dia boleh buat apa saja yang dia suka. Jadi kuasa dia tidak dihadkan, kuasa dia boleh katakan mutlak. Dia macam orang suka-suka dia boleh buat apa saja yang dia suka. Jadi itu menunjukkan bahawa kerajaan itu tidak mempunyai aspek constitutionalism. Mungkin mereka tidak ada perlembagaan, atau mereka ada perlembagaan tapi mereka tak ikut perlembagaan itu. Jadi mereka ada perlembagaan, they have constitution but they don't have constitutionalism. Itu maksud dia untuk mudah kita fahamlah. Jadi dalam negara kita ini ataupun dalam negara-negara yang ada perlembagaan ini, tujuan mereka mengadakan perlembagaan ini antara lainlah untuk memastikan prinsip constitutionalism itu, iaitu penghadaan kuasa ataupun menghadkan kuasa kerajaan itu dinyatakan secara spesifik dalam perlembagaan. Seperti mana kita lihat dalam perlembagaan kita, banyak bentuk-bentukan yang menunjukkan bahawa di sana wujudnya elemen constitutionalism. Dari segi teori lah. Dari segi teori,
dinyatakan bahawa contohnya kalau kerajaan nak buat undang-undang, tak boleh bercanggah dengan hak asasi manusia. Jadi itu menunjukkan bahawa kuasa kerajaan limited atau kuasa kerajaan itu dihadkan. Tapi sama ada dari segi praktikalnya, dari segi amalannya, adakah kerajaan bersikap begitu? Itu satu benda yang lain lah. Tapi dari segi perlembagaan, kadang-kadang memang dia overlapping dengan prinsip constitutionalism itu. Saya percaya bahawa constitutionalism ini mungkin ramai yang tidak pernah dengar pun, khatam kepada undang-undang pun. Tapi saya harap dengan sedikit penjelasan ini, mudah-mudahan selepas ini kita dapat memahami bahawa kenapa perlunya kita memahami constitutionalism ini. Sebab dengan constitutionalism ni lah kita rasa rakyat ni rasa bahawa kenapa perlunya ada perlembagaan ini. Sebab tu kalau kita lihat setengah-tengah negara, perlembagaan itu ibarat milik kerajaan, milik sebuah negara atau milik rakyat. Maknanya kadang-kadang dia kata, dia dalam punya preamble atau mukadimah perlembagaan itu, dia kata, dia sebut we the people. Contoh, kami rakyat di negara ini setuju untuk memutuskan sekian-sekian. Sebagai contoh negara Amerika dan sebagainya. Semalam saya menonton satu filem yang menarik, yang melibatkan kisah di sebuah negara atau negara Korea lah secara umumnya. Filem itu bertajuk The Attorney. Dalam cerita itu, dia menceritakan bagaimana ada sekumpulan pelajar-pelajar ini ditangkap di zaman pemerintahan diktator, di mana mereka memperkenalkan undang-undang dipanggil security law, undang-undang undang-undang keselamatan. Undang-undang ini dia seolah-olah membenarkan kezaliman ataupun kuasa yang berluasa arbitrary dilaksanakan oleh pemerintah ke atas rakyat. Semasa dalam proses pembicaraan itu ada seorang peguam, dia asalnya peguam yang tidak mengambil kisah berkenaan tentang apa yang berlaku dalam negara ini. Dia hanya jadi peguam semata-mata untuk dia dapatkan wang dan untuk dia membantu keluarga dia. Dia peguam yang terlibat dengan pencukaian. Tapi setelah seorang daripada klien dia ataupun seorang yang dia kenal, didapati anak dia telah ditangkap dan diseksa diperlakukan dengan kejam oleh pemerintah, dia berkeputusan untuk membela lelaki tersebut ataupun anak kepada seorang ibu tua lah. Apa yang menarik dalam pembicaraan kes itu, dalam satu pemeriksaan balas ketika dia memeriksa seorang saksi yang melibatkan polis, ketua polis lah. Polis itu nampaknya berbangga bahawa dia melakukan ini. Dia kata ini kuasa saya ada dinyatakan dalam undang-undang security ni ataupun undang-undang keselamatan negara ini. Maka saya berhak untuk buat apa yang saya suka, dan itu kuasa yang dibenarkan oleh saya. Jadi polis itu bersikap agak sombong dan angkuh. Dia kata, apa yang kamu tahu tentang negara ini, kan? Sorry saya sebab tengok rancangan tu dia punya subtitle in English, jadi saya nak terjemah dalam bahasa Melayu ni take time sikit. Dia kata, apa yang kamu tahu tentang negara ini? Saya tertarik dengan ayat yang digunakan oleh peguam itu. Dia kata, saya lebih tahu daripada anda tentang negara ini, sebab negara ini ada perlembagaan dan perlembagaan ini adalah berkaitan dengan rakyat. Pentingnya perlembagaan ini untuk menjaga kepentingan rakyat. So I know the constitution because the constitution is deal with the people. So bila cakap begitu nampak polis tu sentak. Menunjukkan bahawa memang kadang-kadang tengah daripada mereka-mereka yang berkuasa ini, tak kira mana negara pun, kadang-kadang mereka tidak sedar bahawa kuasa mereka itu sebenarnya datang daripada perlembagaan. Kalau mereka tidak menghormati peruntukan perlembagaan, hakikatnya mereka lah yang sebenarnya tidak sayang kepada negara itu. Mungkin saya nak alih sikit. Bagi contoh, kita biasa dengan perkataan patriotism, cinta pada negara, patriotik. Setengah daripada kita memahami patriotism itu adalah kalau kita nyanyi lagu negara aku. Itu betul. Saya tak nafikan betul, itu betul. Tapi adakah itu saja patriotism? Taiwan negara adakah itu saja? Sebenarnya kalau kita nak bahas secara jujur, mereka-mereka yang menentang kemungkaran, kezaliman, menentang salah guna kuasa, rasuah, penyelewengan sebagainya, itulah orang-orang yang sayang negara dan mereka itulah sebenarnya orang yang patriotik.
apa guna kita nyanyikan lagu negaraku tapi sama-sama kita membenarkan, kita kondon ataupun kita mengizinkan, bagi contoh, negara disalahgunakan, pemerintah salah gunakan kuasa. Itu sebenarnya bukan sayang negara, itu sebenarnya nak menghancurkan negara. Sebab itu kadang-kadang setengah daripada kita memahami istilah itu dengan satu pemahaman yang tak betul, yang mengakibatkan kita merasakan kadang-kadang kita yang benar tapi sebenarnya hakikatnya kita yang salah. Sebab tu saya nak katakan bahawa walaupun kita ada perlembagaan, tapi kalau kita tidak menghormati prinsip-prinsip konstitusionalisme ini, hakikatnya perlembagaan itu tidak bermakna. Sebab dengan adanya kepahaman bahawa kuasa kerajaan ini adalah terhad dan dihadkan oleh peruntukan perlembagaan, kalau contoh tak boleh suka-suka tangkap orang dengan tanpa bicara dan sebagainya. Walaupun kuasa itu mungkin tak nyatakan secara spesifik dalam perlembagaan, tapi dia ada nyatakan secara tersirat dalam perlembagaan. Sebab tu saya kata tadi dari peringkat awal tadi saya kata bahawa perlembagaan ini kadang-kadang kita kena tafsirkan secara rigid, secara ketat. Tapi kita kena tafsirkan dia, mahkamah kena tafsirkan secara lebih lebih luas. Dia tidak rigid, tidak begitu sempit. Dia mesti ditafsirkan dengan lebih luas makna dia. Sebab saya kata juga dalam perlembagaan ini, kalau katakan hakim ada satu kes yang melibatkan perlembagaan, kalau sekiranya ada satu kes ini diputuskan dan ada satu presiden tahun 80-an ada satu kes diputuskan, kes macam ini, putusannya seperti ini. Jadi soalannya, adakah mahkamah terikat dengan putusan yang sebelum ini? Jadi untuk perlembagaan, ada setelah dinyatakan bahawa mahkamah tidak terikat dengan presiden ataupun keputusan sebelum ini. Ini menunjukkan bahawa perlembagaan ini dia ada satu keunikan daripada undang-undang biasa. Sebab itulah saya harap dengan kita mengenali konstitusionalisme ini, insya-Allah kita harap selepas ini dengan pemahaman ini, kita haraplah semua pihak bukan saja menghormati perlembagaan tapi juga menghormati apa yang terkandung dalam perlembagaan, dan perlembagaan ini mestilah dijadikan sebagai satu benda yang hidup, bukan benda yang mati. Sebab tu ada orang mengatakan kita tak boleh menafsirkan perlembagaan seperti kita menafsirkan undang-undang biasa. Kalau kita menafsirkan perlembagaan ini seperti undang-undang biasa, undang-undang lain, kita mungkin kata setengah ada orang mengatakan kita mungkin jadikan perlembagaan ini bukan sebagai satu kertas yang sacred ataupun suci, tapi dia jadi seperti kertas tisu. Ini pernah dihujahkan dalam satu kes di mahkamah. Jadi saya mengharapkan dengan sedikit penjelasan ini tentang konstitusionalisme ini, sekurang-kurangnya kita dapat memahami kenapakah kita perlu memahami perlembagaan ini dan perlu memahami juga prinsip konstitusionalisme ini. Jadi saya rasa sekadar itu untuk pertemuan kali ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, saya akan cuba membangkitkan isu lain pula, akan menerangkan tentang isu lain pula. Saya bercadang untuk membincangkan perlembagaan ini berdasarkan mungkin tajuk-tajuk tertentu. Sebagai contoh, tajuk hak asasi manusia, tajuk tentang parlimen, tentang mahkamah, tentang public service, perkhidmatan awam, tentang kuasa negeri dan kuasa federalism ataupun kuasa negeri dan kuasa kerajaan pusat. Dan mungkin setengah-setengah tu sebagai contoh dalam isu hak asasi manusia, kemungkinan oleh kerana dia agak detail daripada artikel 5 sampai artikel 13, mungkin saya akan pecahkan kepada beberapa bahagian kecil. Sebagai contoh, saya akan terangkan hak asasi, hak kebebasan beragama, contoh freedom of religion, satu tajuk khas. Walaupun yang dalam artikel 11, tapi saya akan buat dia sebagai satu tajuk khas. Equality before the law, pada hak sama rata di undang-undang, artikel 8 pun mungkin kita akan terangkan secara terpisah daripada bentuk-bentuk yang lain. Sebab dia tajuk yang agak luas dan tajuk ini tajuk yang relevan untuk kita mungkin dalam kita berhadapan dengan isu-isu sehari-hari ini, dan isu dan kita mungkin di peringkat di tempat kerja dan sebagainya. Jadi saya harap dengan penerangan ini dia boleh membantu kita lah sedikit sebanyak untuk kita memahami lagi dengan lebih baik tentang perlembagaan. Jadi saya rasa untuk pertemuan kedua ini saya tidak bercadang untuk cakap panjang lagi. Saya rasa sekarang itu insya-Allah kita bertemu lagi pada masa datang. Dan saya harap tuan-tuan dapat mengikuti
channel naratif ini. Sekian, terima kasih.